Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam pengenalan. InsyaAllah pada tahun ini saya, Cikgu Syahir, akan mengajar anda semua mata pelajaran sains bagi tahun 2021. Saya percaya ramai di antara kamu yang telah pun belajar dengan saya pada tahun-tahun yang lepas. Baiklah, pada hari ini suka saya ingatkan kepada anak-anak untuk melihat video ini bersama dengan ibu bapa kerana ada 3 perkara penting yang ingin saya jelaskan, iaitu yang pertama mengenai mod pembelajaran, yang kedua mengenai kaedah pentafsiran yang akan saya jalankan, dan yang ketiga buku apakah yang akan digunakan pada tahun 2021 ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat tayangan slide yang telah saya sediakan ini. Baiklah, sekiranya ibu bapa dan anak-anak telah bersedia, mari kita teruskan. Bagi tahun 2021, saya akan menggunakan 4 mod pembelajaran bagi PDPR tahun 2021 ini. Saya akan menggunakan Google Meet, Google Classroom ataupun video rakaman seperti yang sedang saya lakukan sekarang, dan juga WhatsApp. Okey, bilakah kita akan gunakan Google Meet, Google Classroom, video rakaman ataupun WhatsApp? Kita lihat jadual. Ini adalah jadual sains kita pada tahun ini, iaitu pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Khamis. Selain daripada itu, kita juga ada jadual PDPR online. Jadual PDPR online ini adalah jadual yang telah dibentuk membolehkan guru menjalankan kelas secara bersemuka dengan anak-anak murid. Kita lihat mata pelajaran sains pada hari Isnin 10.30 hingga pukul 11.30 pagi dan hari Rabu pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Oleh yang demikian, sekiranya saya ingin mengadakan kelas online, saya akan menggunakan Google Meet sama ada pada hari Isnin ataupun pada hari Rabu. Ini kerana saya juga mengajar pada tahun 5, maka saya boleh pilih salah satu sahaja. Baiklah, sekiranya saya ingin menjalankan kelas online pada hari Rabu pukul 9 hingga pukul 10 pagi, saya akan memberi peringatan sehari sebelum hari online tersebut, iaitu pada hari Selasa. Pada hari Selasa, saya akan up dalam WhatsApp group bahawa saya akan mengadakan Google Meet pada hari Rabu. Dan pada hari Rabu, saya akan memberikan link untuk murid-murid masuk 15 minit sebelum pukul 9, iaitu pukul 8.45 pagi. Suka saya ingatkan kepada murid-murid sekalian untuk memasuki Google Meet menggunakan ID GC masing-masing. Hal ini kerana sekiranya murid menggunakan email personal, mereka perlu mendapatkan akses approval daripada saya untuk masuk. Saya khawatir saya terlepas pandang ketika sesi Google Meet sedang berlangsung, saya sedang memberikan penerangan. Saya tidak nampak notifikasi mengatakan bahawa Ahmad, contohnya, Ahmad request to join, kerana dia menggunakan email personal, bukan menggunakan GC sendiri. Oleh yang demikian, saya tekankan sekali lagi supaya menggunakan GC untuk memasuki Google Meet yang sedang berlangsung. Jadi, sekiranya saya menjalankan Google Meet pada hari Rabu, maka pada hari Isnin dan hari Khamis, saya akan memberikan tugasan berbentuk soalan ataupun kuis melalui Google Classroom dan juga WhatsApp. Manakala, sekiranya saya menjalankan Google Meet pada hari Isnin, saya akan memberikan tugasan pada hari Rabu dan hari Khamis melalui Google Classroom dan WhatsApp. Ada beberapa ketika di mana saya perlu melakukan video rakaman, contohnya bagi topik mikroorganisma nanti, di mana pada tahun lepas selalu kebiasaannya murid-murid menjalankan sendiri penyiasatan pertumbuhan mikroorganisma terhadap roti. Tetapi disebabkan kita tidak dapat bersua muka, maka saya akan membuat video rakaman
bagaimanakah prosedur menjalankan penyiasatan tersebut. Dan video yang telah dirakam itu saya akan upload ke dalam YouTube dan linknya saya akan share melalui Google Classroom dan WhatsApp. Video rakaman itu adalah terlalu besar, maka saya tidak boleh upload direct di dalam WhatsApp group. Oleh yang demikian, saya akan menggunakan YouTube sebagai perantaraan. Berkenaan dengan Google Meet tadi, saya faham terdapat beberapa murid yang mempunyai kekangan dari segi berkongsi tablet dan sebagainya. Jangan risau. Setiap kali Google Meet berlangsung, saya akan rakam dan ketika kelas telah tamat, saya akan upload video rakaman itu ke dalam YouTube dan linknya saya akan share di dalam Google Classroom dan juga WhatsApp group. Jadi, mana-mana murid yang tidak berkesempatan, tiada alasan lagi untuk mereka melihat sesi kelas Google Meet yang telah pun berlangsung. InsyaAllah saya akan upkan link-link yang telah saya berikan sepanjang minggu itu pada hari Sabtu, bagi membolehkan mana-mana murid yang tidak berkesempatan untuk melihat apakah input-input yang telah saya berikan dalam minggu tersebut. Sekarang kita lihat pula apakah kaedah pentaksiran yang akan saya jalankan sepanjang sesi PDPR pada tahun ini. Baiklah, yang pertama, setiap kali Google Meet berlangsung, saya akan melihat kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan saya akan catatkan di dalam senarai nama. Kemudian, setiap tugasan yang diberi di dalam Google Classroom dan juga WhatsApp, saya juga akan mencatatkan siapa yang telah memberi maklum balas secara personal kepada saya. Contohnya, sekiranya saya memberikan soalan dan saya upload di dalam Google Classroom ataupun saya upkan dalam WhatsApp group, kemudian murid itu reply personal kepada saya, maka saya akan tikkan di dalam senarai nama. Seterusnya, mari kita lihat buku apakah yang akan dipakai pada tahun ini. Yang pertama, buku teks. Seperti yang kita sedia maklum, murid-murid belum lagi mendapatkan buku teks tahun 6. Namun, guru kelas telah pun upkan link kepada e-book buku teks di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. So, saya ingatkan supaya downloadlah e-book tersebut kerana banyak contoh ataupun soalan yang akan saya gunakan daripada buku teks. Hal ini kerana mengikut kebiasaannya, soalan UPSR banyak menggunakan contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Yang kedua adalah buku aktiviti. Buku aktiviti ini adalah buku yang telah dibincangkan di dalam panitia sains dan adalah satu buku yang wajib dibeli. Saya juga akan menggunakan buku aktiviti ini sepanjang PDPR pada tahun ini. Dan yang terakhir adalah 2 buku nota. Seperti tahun lepas, kita akan menggunakan 2 buku nota besar, di mana satunya adalah sains 1 dan yang kedua adalah sains 2. Rasionalnya adalah apabila sains 1 dihantar, maka murid boleh menyalin dalam buku sains 2. Dan begitulah juga apabila buku sains 2 dihantar, murid boleh menyalin nota di dalam buku sains 1. Bagi murid yang belum lagi membeli buku nota, jangan risau. Sekiranya pada minggu hadapan saya memberikan tugasan, murid-murid boleh menggunakan buku nota lama, itu buku nota tahun 5 tahun lepas, untuk membuat latihan dan catatan. Namun yang demikian, saya berharap
sekiranya sekolah dibuka, murid-murid mempunyai 2 buku nota baru untuk tahun 6. Baiklah, sekarang kita lihat apakah dia topik-topik yang telah pun kita pelajari pada tahun lepas. Saya nak anak-anak sekalian ingat kembali apakah yang telah pun kita belajar sepanjang tahun 2020. Yang pertama, topik yang pertama, kemahiran saintifik. Masihkah anda ingat? Apakah dia 12 kemahiran proses sains yang ada? Apakah dia 5 kemahiran manipulatif yang ada? Yang kedua, peraturan bilik sains. Adakah anda masih ingat sekurang-kurangnya 5 peraturan bilik sains? Yang ketiga, topik proses hidup haiwan. Adakah murid-murid masih ingat apakah ciri-ciri dan tingkah laku haiwan ketika melindungi diri? Dan apakah itu maksud kemandirian spesies? Kemudian topik yang keempat, proses hidup tumbuhan. Adakah anda masih ingat bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada musuh? Bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada cuaca yang melampau? Dan topik tenaga. Apakah dia sumber dan bentuk tenaga? Masih ingat? Kemudian topik yang keenam, sifat cahaya. Apakah dia 3 sifat cahaya? Masih ingat? Yang ketujuh, elektrik. Kita dah belajar pada tahun lepas sumber tenaga elektrik. Kemudian kita dah belajar jenis-jenis litar. Masih ingat? Kemudian topik yang ke-8 iaitu topik haba. Bagaimana menggunakan termometer, bagaimana nak menyukat suhu, apakah unit suhu. Kemudian topik yang ke-9, jirim. Apakah dia 3 keadaan jirim? Topik yang ke-10, apakah dia sifat kimia bahan? Ada berapa sifat kimia? Asid, alkali, neutral. Kemudian topik yang ke-11, bumi, bulan dan matahari. Kita dah belajar bagaimanakah pergerakan bumi, bagaimanakah pergerakan bulan dan bagaimanakah pergerakan matahari. Kita juga dah belajar fasa-fasa bulan. Kita dah lukis fasa-fasa bulan. Dan yang ke-12, kita dah belajar mengenai kestabilan dan kekuatan binaan. Apakah faktor yang meningkatkan kestabilan objek? Apakah dia faktor yang meningkatkan kekuatan binaan? Itu dia topik-topik tahun 5 yang telah pun kita belajar pada tahun lepas. Masih ingat? Seterusnya, kita lihat pula topik-topik yang akan kita belajar pada tahun 2021. Ini dia topik-topik tahun ini. Yang pertama, kemahiran saintifik. Yang kedua, peraturan bilik sains. Yang ketiga, mikroorganisma, interaksi antara hidupan, pemeliharaan dan pemuliharaan, daya, kelajuan. Kita ada pengawitan makanan, bahan guangan, gerhana, buruj dan mesin. Baiklah, itu sahaja penerangan ringkas daripada saya pada hari ini. Saya terbuka kepada apa-apa cadangan dan penambahbaikan daripada ibu bapa. Sekiranya terdapat soalan ataupun cadangan yang ingin diutarakan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berhubung dengan saya melalui WhatsApp di nombor yang tertera. Saya terbuka kepada apa-apa penambahbaikan asalkan pembelajaran anak-anak itu dapat dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.